kalau anda ada bakat tapi tak ada CJ, anda memang tak akan dapat visa. Dan kita tahu bahawa sekarang kita kena seimbangkan semua, dan juga bila kita berpendidikan tinggi, kita akan lebih cost saving dan juga akan ditipu. Assalamualaikum dan juga selamat menonton satu lagi siaran langsung untuk Borak Bibir Merah bersempena dengan Sina Plus Anniversary ataupun kita panggil sebagai menyambut ulang tahunnya pertama bagi Sina Plus bertemankan saya Fiza Frizi. Itu sebenarnya adalah di antara sedikit sedutan daripada Dr. Suwinsi berkenaan dengan wanita dan juga pendidikan. Tetapi saya pasti apabila bercakap mengenai ayat-ayat ataupun kod-kod tertentu seperti di sebalik kejayaan seorang lelaki pastinya berdiri seorang wanita yang hebat. Bagaimana pula dengan tangan yang menghayun buaian mampu untuk menggoncang dunia. Kadang-kadang bila kita bercakap mengenai quotes ataupun kata-kata tersebut, kita tak faham pun maksud dia apa. Mungkin daripada dulu lagi, kaum wanita ni sebenarnya dah pun diakui kehebatan mereka mengenai multitasking mereka dan tak orang panggil sebagai orang panggil macam wanita-wanita ni adalah di antara nama yang cukup sinonim dalam sejarah dunia, lagi-lagi dalam menyampaikan kehebatan dan juga kekuatan mereka. Tetapi edisi khas Borak Bibir Merah sekarang ini kita tak nak jauh-jauh sangat. Kita punya topik nak santai-santai, nak simple-simple, nak ringkas-ringkas mengenai dominasi wanita, lelaki tercabar. Okey, dan disebabkan itu saya bersama dengan seorang personality yang cukup saya kagumi, seorang yang cukup hebat dekat dalam industri, sama ada dalam pengacaraan, dalam perniagaan, dalam isu wanita sekalipun. Saya perkenalkan kepada anda. Ini dia Kak Long Kawasan ataupun Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Fiza, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Datuk. Ya Allah, makin berseri-seri ya. Ya, Alhamdulillah. Okey, dan tak cukup dengan itu lagi, bersempena dengan edisi khas Borak Bibir Merah, kami bawakan kepada anda seorang pakar motivasi yang seringkali mendukung dan juga menguatkan lagi impian setiap wanita, iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Ya. Fiza? Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Makin lama makin ganteng. Okey, dan mungkin kita akan mulakan soalan kita berkenaan dengan dominasi wanita. Adakah lelaki tercabar? Kita mulakan dengan pertanyaan kepada Datuk Nurul Zahid terlebih dahulu. Jadi, Datuk Nurul Hidayah terlebih dahulu. Bila kita ikutkan bermacam-macam pahit manis dekat dalam kehidupan Datuk sendiri. Kita tahu bahawa Datuk Nurul Hidayah sebenarnya pernah berumah tangga sebelum ini bersama dengan Datuk Said Ahmad Zain, dan kemudiannya terpaksa meninggalkan kita disebabkan ada komplikasi ketika rawatan gigi. Kemudian melangkah ke fasa lagi perkahwinan bersama dengan Datuk Saiful Nizam. Alhamdulillah makin lama makin berbahagia dan telah pun menjalani kehidupan bermadu bersama Allahyarham Datin Bahazan Naria ataupun Kak Zana kita. Okey, dan kita faham bila kemanisan bermadu ni ada banyak asam garam kehidupan. Mungkin kalau macam Datuk sendiri boleh ceritakan mengenai background Datuk sendiri dan juga pengalaman apabila menjadi seorang madu. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jemputan dan soalan cepu cemas. Cepu cemas. Okey, bagi saya, latar belakang saya, saya berkahwin dengan Datuk Saiful Nizam sebagai isteri kedua kepada arwah Kak Nana lah. Baik. Dan saya rasa sama ada perkahwinan poligami ataupun monogami, ia memainkan peranan yang sama je, iaitu kita harus saling hormat menghormati dan bertolak ansur. Baik. Okay, kalau tak ada sifat saling hormat menghormati dan bertolak ansur, saya rasa ya doktor, sama ada kita poligami atau monogami, perkahwinan tu akan gagal. Baik. Dan kesabaran yang sangat tinggi sama ada di pihak suami, di pihak madu ataupun di pihak saya sendiri. Jadi kita kena memainkan peranan penting sesama sendiri untuk mendapatkan rumah tangga yang harmoni. Baik. Kalau macam saya, kalau macam orang lain mungkin it takes two to tango, but saya it takes three to salsa. Okey, macam Datuk Nur Hidayah sendiri, mungkin boleh kongsikan, kita mengimbas sedikit lah ya pengalaman sebelum ini ketika ditinggalkan secara tiba-tiba oleh suami pertama. Mungkin Datuk sendiri boleh ceritakan bagaimana perasaan dan bagaimana sebenarnya Datuk Nur Hidayah menempuhi fasa tersebut bersama dengan anak-anak. Silakan. Okey, untuk fasa tu, arwah
Allahyarham Said Al-Manzin telah meninggalkan kami pada 1 hari bulan 6, 1 Jun 2017. Baik. Sorry, 2016. Mhm. Okey, jadi meninggal secara tiba-tiba memang tak dijangka. Baik. Jadi saya sebagai seorang ibu, saya kena terus move on atas pemergian tersebut kerana saya walaupun saya ada support system iaitu mak, abah dan adik-beradik keluarga saya, kawan-kawan saya, tapi support system tu berada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Baik. Jadi saya bersama anak-anak saya perlu jadi pakar motivasi kepada anak-anak. Baik. Okay, saya build up balik keceriaan dalam keluarga. Saya build up balik confident anak-anak saya. Ketika itu anak saya yang bongsu hanya berumur 6 tahun. Baik. 6, 7 dan saya merasakan bahawa saya tak boleh lagi nak saya mengalami fasa yang down dalam 3 bulan. Baik. 1 bulan tu memang saya rasa diri saya macam saya tak ada dekat dalam rumah tu. Baik. Okey. Tapi saya lepas habis Ida, saya terus cakap dengan diri saya kena teruskan hidup dengan anak-anak. Baik. Okay, what I did, saya keluar daripada rumah tu, saya menyewa dekat rumah lain dan saya tinggalkan segala kenangan-kenangan tu di rumah itu dan saya move forward di kediaman baru saya bersama anak-anak saya. Baik. Jadi saya ambil keputusan tu secara drastik. Bukan sebab saya nak melupakan Allahyarham, tetapi saya rasa saya perlu Melakukan move on, sesuatu. melangkah secepat mungkin demi anak-anak saya. Baik, itu adalah di antara penceritaan yang mungkin kita sendiri pun tak tahu mengenai Datuk Nurul Hidayah pada satu ketika dahulu dan mungkin kita boleh bertanyakan kepada Dr. Tengku Asmadi ya. Kita faham bila para isteri kehilangan suami secara mengejut, lagi-lagi apabila mereka lah adalah di antara tempat bergantung. Apabila seorang suri rumah tangga yang tak pernah bekerja langsung, yang tak pernah mempunyai pendapatan sendiri, kemungkinan komplikasi tersebut mungkin makin lama lagi rumit daripada mereka yang boleh mencari wang mereka sendiri ataupun dipanggil sebagai wanita berdikari. Jadi mungkin selaku seorang pakar motivasi, apakah di antara tips ataupun langkah-langkah yang perlu diambil andai kata mereka mengalami kejadian yang tak diingini seperti ini? Silakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Fiza, Datuk. Yang mana topik ni adalah satu topik yang sangat menarik. Dan bila cerita tentang hidup berpoligami, saya sendiri pun 17 tahun berpoligami, bahagia sampai ke hari ini. Anak pun dah 9, isteri 2. Dan bila bercakap tentang kehilangan tempat bergantung, saya adalah anak seorang ibu tunggal. Yang mana umur saya 7 tahun saya sudah pun tiada bapa. Jadi keadaan ini membolehkan saya rasa berkongsi bukan dari sahaja tip apa saja, dari segi pengalaman peribadi sendiri ya. Dan memang tidak kita nafikan bahawa apabila seseorang itu kehilangan pasangannya, tempat dia bergantung, ada 2 situasi. Situasi pertama yang mana isteri memang berkedaya, jadi kalau kata pasangan pergi, sekurang-kurangnya dia ada sumber untuk dia bergantung. Cuma dia tidak ada, dia mungkin kehilangan dari segi orang yang boleh anak-anak dia dan dia juga bergantung kasih sayang. Tapi Baik. pendapatannya selesai. Ada satu lagi yang betul-betul bergantung sepenuhnya kepada suami, kepada pasangannya. Jadi apabila berlaku sebegini, dia akan mengambil masa yang lebih panjang untuk dia settle, untuk dia menerima hakikat bahawa aku ini keseorangan dan aku perlu teruskan kehidupan, terutama anak-anak, ada anak-anak. Dan sebenarnya kepada mereka, ibu yang kehilangan pasangan, anak-anak adalah kekuatannya. Sebab apabila kita tengok anak-anak ni yang sedang membesar, umur 5-6 tahun ni, sedang membesar, maka kita walaupun kita berdepan dengan kesedihan, tetapi dalam masa yang sama kita akan kata kepada diri kita, apa nak jadi kalau aku berterusan meratapi nasib. Jadi kita akan berfikir, kita akan mula cari jalan dan kita mula buka peluang. Yang penting kita kena buka peluang. Buka peluang ni pertama, kalau ada peluang pekerjaan kita kena rebut. Dan buka peluang juga, buka hati kita juga kepada jika ada orang yang nak datang mengambil kita sebagai isterinya. Jadi oleh sebab itu kita kena buka. Jangan kita tutup peluang. Oh itulah aku dah tak nak fikir dah, aku nak perseorangan. Sebab apa, kadang-kadang kita tak tahu bagaimana kita nak berdepan dengan masa-masa depan dan kebetulan anak ni
dia perlukan bukan seorang ibu, dia juga memerlukan seorang ayah. Baik. Tak sama katakan ibu kata, oh kalau dia masih muda lagi dia kata, oh tak apa, aku akan keseorangan. Tak sama, anak memang perlukan ayah. Baik. Saya membesar tanpa ayah. Saya tahu kadang-kadang ada waktunya saya merintih dan bertanya kepada diri saya katakan alangkah bagusnya kalau ada seorang ayah, terutama ketika kena buli. Ketika di sekolah kena buli, kena main, kena kata. Jadi dia perlukan seorang yang mampu membantu dia. Bukan sahaja dari segi uh, keuangan, tetapi juga dari sudut emosi dan juga keselamatan. Baik. Mhm. Tetapi masih lagi ada di antara penonton kita yang mungkin mengalami situasi seperti ini yang kita panggil sebagai kejadian yang secara tiba-tiba ya, yang mengambil masa yang terlalu lama untuk move on. Ada di antara kita yang tak settle down, kadang-kadang macam runsing, kadang-kadang macam trauma, kadang-kadang macam cuba lari daripada masyarakat sekeliling. Dan macam selaku seorang pakar motivasi seperti Dr. Tengku sendiri, mungkin boleh kongsikan berapa lama masa yang perlu diambil oleh setiap wanita untuk move on sebenarnya. Okey, ini menarik, yang mana berapa lama masa diperlukan bergantung, dia sangat subjektif. Dia tak sama antara seorang dengan seorang. Wanita yang lembut mungkin tak sama dengan wanita yang keras hatinya. Orang yang ada keluarga yang sangat menyokong tak sama dengan orang yang tidak ada sesiapa untuk bersamanya. Kalau kita ada sistem sokongan di kalangan keluarga yang baik, mertua bagus, adik-beradik bagus, kawan-kawan bagus, kita akan cepat bangkit daripada situasi tersebut. Tapi kalau kita tidak ada sesiapa, maka kita akan mungkin ambil masa yang lebih lama. Dan apa yang Datin buat itu adalah Datuk buat itu adalah satu perkara yang sangat betul, iaitu meninggalkan kenangan-kenangan dan pergi ke satu tempat yang mana dia tak ada kenangan itu. Sebab itu saya pernah nasihatkan kepada mereka yang kehilangan pasangannya, saya kata kalau nak duduk kat rumah tu, baju-baju suami, gambar-gambar suami, hadiah-hadiah suami, ambil letak dalam beg, letak dalam store. Baik. Sebab apa? Kalau tidak, kita nampak aja kita sedih. Kita nampak aja kita sedih. Sampai bila kita nak sedih? Bukan kita tak sayang pasangan kita. Cuma hidup perlu diteruskan. Anak-anak perlukan kita. Baik. Jadi oleh sebab itu, apa yang Datuk buat tadi, dia kata dia pindah ke rumah baru. Itu betul caranya. Dan kalau kita tak boleh pindah ke rumah baru, saya kata tadi, ambil satu beg besar, simpan barang-barang apa semua, letak dalam store supaya tak nampak di mata kita. Betul. Supaya sebab terutama apabila waktu baru berlaku, semua benda keliling ini akan mula umpama trigger, switch kepada memory silam kita. Jadi kita nak fikir ke depan, langkah ke depan 3 langkah, patah ke belakang 5 langkah. Kan? Jadi tetapi kalau tidak ada perkara yang boleh trigger memory silam kita boleh lebih laju ke depan dan kita boleh lebih berjaya dan selesai masalah-masalah tu. Betul tu. Jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati. Walaupun Datuk Syed Alman telah pun meninggalkan kita, tetapi masih lagi macam Datuk Nurul Hidayah ni masih lagi teringat ketika kenangan dan juga memori. Nampak tak saya stalk dekat dalam Instagram, menandakan bahawa masih lagi ada kisah percintaan di antara mereka berdua satu ketika dahulu. Dan mungkin kalau macam Datuk Nurul Hidayah sendiri, pastinya mempunyai kenangan pahit dan juga perit. Bila satu ketika dahulu pada tahun 2016 ditinggalkan, terpaksa menjadi seorang ibu dan juga terpaksa menggalas tanggungjawab selaku seorang ayah kepada 3 orang cahaya mata. Pernah tak terlintas di fikiran ataupun di minda macam Datuk sendiri untuk berputus asa ataupun macam tak kisahlah, nak jadi apa pun jadilah. Silakan Datuk. Okey, saya alhamdulillah saya tak putus asa. Baik. Saya teruskan hidup saya, tu sebab saya buka pintu hati saya untuk lelaki. Alhamdulillah saya selalu doa, saya selalu minta, ya Allah, jika datangkanlah seorang lelaki yang boleh mengubah aku untuk jadi lebih baik dan menjadi imam kepada aku dan anak-anakku, itu memang saya minta. Baik. Tapi saya lupa nak minta yang janganlah suami orang. Saya pun cakap dengan mak saya, mak, boleh tak tolong doakan Kak Long dapat lelaki yang ni. Sebab mak pun cakap, Kak Long tak payahlah kahwin lain, tak payahlah. Tapi bagi saya tahu diri saya. Dan saya tahu saya seorang perempuan yang boleh move forward lebih berjaya dengan adanya lelaki sebagai pendamping saya. Baik. Iaitu seorang suami. Jadi saya selalu minta untuk mendapat suami yang baik untuk saya, yang boleh mengubah saya, yang boleh bring me to the right path. You know, anak-anak saya pun boleh hormat dia. Jadi alhamdulillah setahun selepas pemergian arwah suami,
saya dijodohkan dengan suami sekarang. Baik. Dan untuk pengetahuan anda juga ya, saya pernah berjumpa dengan Datuk dan juga pasangannya iaitu Datuk, Masya Allah. Dia punya loving kalahlah orang apa yang bercinta. Bagi saya jalan pegang tangan, kalau boleh makan nak bersuap. Bagi saya itu adalah di antara momen-momen indah yang ingin dikecapi oleh setiap wanita. Tetapi masih lagi ada di antara kita yang memerlukan sokongan ataupun support system yang cukup padu daripada sekeliling kita. Macam Datuk Nurul Hidayah sendiri, siapakah support system yang paling kuat sepanjang orang panggil sebagai 1 tahun sebelum berjumpa dengan suami sekarang? Abah dengan mak dan kawan-kawan. Baik. Sebab saya ni boleh dikatakan seorang wanita yang independen. Mhm. Saya sendiri pun alhamdulillah saya boleh pergi. Mhm. Sebab saya punya objektif adalah untuk membesarkan anak-anak saya dalam keadaan yang positif dan ceria. Saya tak nak mereka rasa lost, tak ada bapa ataupun rasa negatif pada orang yang keliling. Maksudnya orang lain ada family lengkap. Dan saya berkahwin atas nasihat anak saya sendiri. Macam Sofia masa tu berumur 7 tahun. Dia cakap, Dede, whenever you ready, I'm okay to have a new dad. So Alwi pun sama. Dan saya dapat support daripada anak-anak saya lah. Dan it's like, kalau saya tak dapat, mungkin saya lambat nak move on. Kalau anak-anak saya adalah anak-anak yang berfikiran negatif, yang memang tak nak new dad kan. Tapi saya kuat sebab saya dapat support daripada anak-anak saya juga. Baik, itu adalah di antara didikan yang tepat untuk anak-anak sebenarnya ya. Walaupun mereka baru sahaja berumur 7 tahun tapi masih lagi dah matang, alhamdulillah. Macam doktor sendirilah kan. Bila dengarkan mengenai support system ni kan, lagi-lagi daripada keluarga, daripada mak ayah, daripada kawan-kawan sekeliling, perlu ke sebenarnya bersama-sama dengan kita? Tapi ada juga serta-serta wanita ni tak ada ahli keluarga, dia dah sebatang kara dah ni. Anak-anak pun masih lagi kecil. Silakan. Okey. Dia sebenarnya bila kita sebut tentang support system, sistem sokongan, dia bukannya orang yang kehilangan pasangan, orang yang dalam masalah saja perlu support system ni. Support system ni diperlukan oleh semua orang pada setiap masa dan setiap ketika. Dia tempat kita bergantung. Kadang-kadang orang support system kita tak buat apa pun. Tetapi itulah tempat yang kita paling percaya untuk kita bercerita. Bila kita bercerita, kita tahu cerita ni takkan keluar, dia takkan gunakan cerita kita ini untuk tikam kita, sebab kita percaya dia dan dia pun boleh mentempat kita rasa tenang jiwa kita. Dan apabila bila kita tenang jiwa, barulah kita boleh buat satu keputusan itu secara rasional. Kita boleh berfikir secara matang. Tapi kalau kita tertekan, kita stres, kita tak ada perasaan yang tak lepas, ada urusan yang tak selesai, maka kita tak boleh move on, kita tak boleh pergi ke depan dengan lebih bergaya dan berjaya. Jadi sebab itu support system ni perlu dan cuma kita kena pandai pilih. Kadang-kadang kita salah pilih support system. Kita pilih support system misalnya kawan-kawan, kita rasa itulah yang betul. Tetapi kadang-kadang mereka memberi nasihat yang tidak tepat. Kan? Contoh misalnya, katalah dia Datuk dapat satu support system, dia kata, kalau aku jadi engkau kan, aku lebih rela membujang sampai ketua. Kan? So support system tu tak betul. Kan? Sebab tu kita sepatutnya support system dia tak buat keputusan untuk kita. Kita yang buat pilihan, kita yang buat keputusan, mereka cuma tempat mendengar dan kalau diminta pandangan baru bagi pandangan. Kita jangan pandai-pandai bagi pandangan pada orang sebab bila kita bagi pandangan, kita buat keputusan pada mereka, tiba-tiba kehidupan mereka tidak berjaya, mereka akan salahkan kita. Sebab tu orang datang kepada saya tak bagi pandangan kalau tak diminta pandangan. Saya cuma berikan soalan-soalan. Soalan-soalan yang kita tanya tu nanti akan menyebabkan dia sendiri berfikir, dia sendiri nampak jalan dan dia sendiri akan buat satu keputusan, dia tak salahkan kita. Betul. Jadi cari support system yang sebegitu. Kan? Iaitu sebenarnya lebih seperti peranan seorang coach. Coach ni dia bukan ngajar orang suruh buat itu buat ini, tak. Dia buka fikiran kita. Okey, apa yang awak ada sekarang? Apa yang awak nak pada masa akan datang? Apa yang menguntungkan? Apa yang merugikan? Apa risiko paling besar boleh berlaku? Jadi bila kita tanya macam tu, dia sendiri berfikir, dia buat keputusan,
Dan keputusan itu adalah keputusan dia. Itu support system yang terbaik. Baik, kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami dalam Borak Bibir Merah, anda masih lagi bersama dengan saya Fiza Frizi untuk ulang tahun pertama Sinaplas ataupun kita panggil sebagai Sinaplasversary mengenai topik kita iaitu dominasi wanita, lelaki tercabar ke? Tetapi sekarang ini kita akan terus bertanyakan kepada Datuk Nurul Hidayah sendiri mengenai percintaan bersama dengan Datuk sekarang. Bila kita tahu bahawa pengalaman Datuk bertemu jodoh bersama dengan Datuk Saiful Nizam Muhammad Yusof dan bernikah di Mekah, Alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya penerimaan arwah madu? Dan bagaimana sebenarnya Datuk sendiri ingin menjadi seorang madu kepada Kak Zana? Silakan. Okey, saya rasa kejayaan saya menjadi seorang madu selama 3 tahun adalah kejayaan daripada sokongan daripada kakak madu saya juga. Baik. Okey, sebab saya rasa saya tak boleh nak menjalani kehidupan bermadu tu sebab of course saya sendiri dan siapa yang tak pernah bermadu memang tak ada pengalaman bermadu. Tapi pengalaman daripada kawan-kawan yang bermadu bitter yang kesakitan ketika bermadu tu memang ramai dekat keliling saya. Sama ada mereka adalah seorang yang nak suka melawan, nak bersaing dengan madu ataupun mengalah dengan madu. Baik. Jadi bila saya dilamar oleh suami, saya cakap dengan suami saya tak boleh terima lamaran ni kalau saya tak dapat restu daripada isterinya dan saya tidak mendapat restu daripada mak dengan abah saya. Tapi dia cakap dengan confidentnya, consider done. So kami tak bercinta tau. Kira macam dia adalah salah seorang daripada mereka yang support saya dari segi idea untuk saya kembangkan saya punya perniagaan. Baik. Maknanya dia adalah seorang yang berpengalaman dalam perniagaan. Jadi saya banyak minta nasihat dengan dia. More towards that, dia mentor kepada saya lah. Okay. Saya tak terfikir pun nak kahwin dengan dia. Sebab saya memang, kalau saya dengar cerita kawan-kawan saya pun saya memang tak nak lah suami orang. Tapi dia mengubah persepsi saya kerana dia membawa saya ke satu dunia yang berbeza. Baik. Maknanya mendekatkan diri saya. Selama ni memang saya tak pernah pergi masjid, sembahyang kecuali tarawih Ramadan. Tapi dia mengubah persepsi saya 100%. 360 darjah saya berubah. Jadi kawan-kawan saya pun macam pelik. Dan saya tengok sendiri macam mana dia didik arwah isterinya juga. Sebab saya kata, kalau aku kahwin dengan dia, kalau dia nak aku jadi isteri dia, aku nak jadi macam isteri first dia lah. Kira macam saya rasa macam best. Sebab kalau dia boleh didik isteri dia macam tu, dia mungkin boleh didik saya juga. Baik. Jadi alhamdulillah lah. Dan arwah kakak pun memang dia menjadi saya punya good listener lah. Baik. Sepanjang 3 tahun pengalaman saya bermadu, berkahwin, sebelum dia meninggal, memang dia sangat-sangat, arwah kakak dia menjadi saya punya support system. Listener. Dia macam, doktor cakap lah, dia tak bagi pandangan tau. Dia dengar. Dan dia kalau dia tak cakap pun apa saya suruh saya buat. Cumanya bila saya tanya dia cakap Nurul buat keputusan sendiri tapi dalam perkahwinan Nurul kena banyak sabar. Baik. Terutama sekali dengan suami kita. Wah, tengok tu. Sebenarnya kan, ini pun kongsi juga ni. Sebenarnya Datuk Nurul Hidayah pun seringkali berkepit bersama dengan arwah madu ke mana-mana sahaja event yang kita tengokkan dah macam rakan baik, dah macam adik-beradik. Sesuatu yang sangat sukar dan jarang-jarang dijumpai. Alhamdulillah berjumpa dengan Datuk Saiful Nizam. Alhamdulillah kalau berjumpa dengan Dr. Tengku. Tapi masih lagi ada pasangan yang berpoligami yang tak dapat merasai kemanisan seperti ini. Macam saya sendiri, mungkin mereka merasakan bahawa ada persepsi kalaulah suami saya ingin berpoligami. Contohnya, kenapa sebenarnya timbul persepsi ataupun stigma masyarakat mengenai poligami, walhal poligami adalah sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Silakan doktor. Wow. Okey, pertamanya sekali saya katakan bahawa apabila kita tak boleh tutup pintu tentang poligami dan kita tak boleh lihat bahawa lelaki yang berpoligami ni gatal ataupun tak bagus kan berbanding dengan lelaki yang tak berpoligami. Kadang-kadang ini realiti yang berpoligami itu suami itu lebih bertanggungjawab walaupun berbanding dengan yang seorang. Kita boleh tengok banyak kes. Jadi sebab itu poligami ni dia perlukan kesabaran, kefahaman dan saya selalu nasihatkan kepada wanita-wanita di luar sana, isteri-isteri, saya kata walaupun kita tak nak
tapi jangan kita tolak. Baik. Sebab nanti apabila perkara sebegitu sampai kepada kita, kita tidak bersedia, maka jatuhnya lebih sakit. Kan? Kalau kita tahu ini tangga, kita terjatuh, kita bersedia. Kalau kita tak tahu, tiba-tiba terjatuh tangga, sakit. Jadi oleh sebab itu, kita kena bersedia. Bersedia sebab tu sebagai isteri, kita juga kena bersedia dari segi keuangan, kita ada simpanan kita. Sebab kita tak tahu kalau suami kita berpoligami, kalau suami itu adalah orang yang bertanggungjawab, maka alhamdulillah kita lega, dia boleh berlaku adil, dia bagi nafkah dan segalanya, kita tak rasa terabai. Tetapi ramai yang kata tadi, yang negatif tu tadi, bila berpoligami kita diabaikan, kita tak diberi nafkah, asyik di rumah yang baru aja misalnya. Ni reality. Jadi oleh sebab itu kita juga kena bersedia di waktu-waktu kalau begitu kita ada dengan anak-anak kita, simpanan kita, kerjaya kita dan sebagainya. Jadi poligami ini sebenarnya juga subjektif. Satu keluarga poligami tak sama dengan yang kedua. Baik. Misalnya Datuk berpoligami, cara dia tak sama dengan cara saya berpoligami walaupun saya dah 17-18 tahun berpoligami. Sebab takkan sama. Sebab wanita itu sendiri berbeza-beza. Yang paling penting saling memahami dan jangan kata tak ada masalah. Jangan kata tak ada masalah. Kahwin satu ada masalah, kahwin dua masalah, kahwin tiga masalah. Dan sebagai suami, kita kena kata apa? Engkau yang cari, engkau yang selesai, jangan nak lari. Jadi begitu juga orang yang kata berpoligami yang dimadukan, isteri-isteri kena sabar. Okey, contoh dia isteri kedua, dia memang kena banyak lebih mengalah berbanding dengan isteri yang pertama, sebab mungkin kalau kata isteri pertama tu jenis dominan, jenis nak semua ataupun jenis tak puas hati, maka kena banyak bersabar demi keutuhan rumah tangga. Dan percaya cakap saya, dengan kesabaran, dengan doa, dengar cakap suami, kalau ada masalah biar suami tak selesaikan. Okey, jangan kita pergi serang menyerang, memang selesai. Baik. Memang selesai. Seronok tak berpoligami? Kalau tanya lelaki, dia kata seronok. Kan? Kalau tanya lelaki, dia kata seronok. Tetapi saya cakap terus terang, dengan poligami saya dapat 5 anak dan 4 anak. Okey, Alhamdulillah. jadi anak-anak saya semua berbeza karakter. Kan dengan yang keluarga kedua ni, dengan isteri kedua saya, anak-anak ni dia cenderung kepada nak hafal Quran, ada yang dah jadi al-hafizah, dia cenderung. Yang keluarga pertama kecenderungan dia lain, kepada tentang banyak kepada bahasa Inggeris dan sebagainya, sampai ada yang masuk sekolah bagus-bagus. Sekarang ada yang tingkatan 2 dekat TKC, ada yang dah keluar daripada University. Jadi semuanya berjaya. Baik, Semuanya berjaya. Yang penting harmonikan anak-anak. Baik, dan bila bercakap mengenai anak-anak ni, seringkali kita tengok dekat dalam social media, ya Allah, kadang-kadang drama dekat TV tu pun, dia punya cerita, kadang-kadang sinetron tu apa semua, ibu tiri jahat, ibu tiri dari neraka. Contoh, kalau macam Datuk Nurul Hidayah sendirilah kan, pada pandangan peribadi Datuk sendiri, masih lagi wujud ke gelaran ibu tiri jahat? Sebab kadang-kadang saya lihat kan, ibu tiri ni lagi baik daripada ibu kandung sendiri. Masya Allah, silakan. Tak ada dah cerita bawang putih bawang merah tu. Sebenarnya peranan TV dekat peranan orang-orang filem, orang-orang orang-orang seni ni juga sangat penting. Harus memaparkan dari sudut yang positif juga. Kerana untuk melahirkan rakyat Malaysia yang positif, kita harus memaparkan benda-benda yang positif. Betul. Okey, negatif tu tetap ada. Masalah tu tetap ada, tapi paparan positif itu sangat penting daripada benda-benda yang negatif. Macam saya pilih untuk berkongsi perkara-perkara yang positif daripada perkara-perkara yang negatif di social media saya. Tipulah saya kata tak ada masalah, tipulah saya kata tak ada benda yang negatif. Tapi saya memilih untuk menjadi seorang yang positif dan berkongsi perkara-perkara yang positif sahaja di social media. Baik. Okey, macam Dr. Tengku sendirilah kan, bila kita bercakap mengenai ibu tiri ni, macam mana sebenarnya untuk kita mencorakkan lagi ibu tiri yang lebih positif, ibu tiri yang menyayangi anak-anak tiri, dan seterusnya untuk menjadikan mereka adalah di antara ibu. Tak ada stigma bahawa ibu kandung ataupun ibu tiri. Perkara pertama, buang label ibu tiri ni. Kan? Cerita bawang putih, bawang merah tu dah tak ada dah. Sekarang ni semuanya ibu sahaja. Ibu pertama, ibu yang kedua. Kan? Kalau seorang panggil mama, seorang panggil mami. Kan? Jadi oleh sebab itu, ibu ni dia contoh. Okey, bila saya nak pergi haji, pada tahun 2010, anak-anak masih kecil-kecil, maka isteri pertama tanya saya, nak tinggal pada siapa anak-anak kita ni, yang 5 orang ni. Bincang dengan adik-beradik dia, 6 beradik.
Adik-adik dia pun tak sanggup nak bela enam anak ni. Kan? Selama pergi haji. Maka adik-beradik dia kata, tinggalkan dengan isteri kedua. Bila saya tanya isteri kedua, sanggup tak? Dia kata sebab yang kecil-kecil ada 3 orang lagi. Boleh, dia kata. Tinggalkan dengan saya. Jadi ketika itulah, barulah dia tengok, oh rupanya seorang ibu sayang anak suaminya macam anak dia. Jadi di situ sebenarnya adik-beradik pun mungkin tak sanggup nak jaga seperti mana anak saudara dia, macam seperti mana ibu yang kata ibu kedua ni jaga anak dia. Jadi sebab tu kata ibu tiri tak wujud sebenarnya. Yang jadi begitu sebab duk cucuk-cucuk. Dan kadang-kadang bila duk cucuk-cucuk ke adik-beradik, cucuk orang keliling cucuk, ini yang jadi ketenangan tu tak dapat. Jadi ini nasihat kepada mereka yang mana keluarganya berpoligami, keluarganya ada ibu tiri apa semua ni. Pertama saya nak beritahu, jangan kita ganggu keluarga orang. Kalau kita tidak boleh menasihat, maka jangan kita jadi racun kepada mereka. Okey, diam itu lebih baik sebenarnya. Sebab bila berkata-kata itu bisa. Ya, kadang-kadang macam naluri seorang ibu ni hanya ibu-ibu sahaja yang tahu ya. Dan kepada anda semua yang mungkin sedang menyaksikan kami dalam Sinaplusversary bersempena dengan ulang tahun yang pertama Sinaplas, itu dia di antara topik yang telah pun kita kupas mengenai poligami, mengenai dominasi wanita adakah lelaki tercabar, dan kita telah pun mendengar penjelasan, pengalaman, tips-tips yang cukup berguna daripada Datuk Nurul Hidayah dan juga daripada Dr. Tengku Asmadi. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir daripada Dr. Tengku, mungkin kita mulakan terlebih dahulu, dan mungkin ada ucapan juga bersempena dengan ulang tahun Sinaplas. Silakan. Baik, pertamanya sekali saya nak mengatakan bahawa dalam hidup kita ni kita tidak tahu rezeki kita di mana, jodoh kita dengan siapa, perjalanan kita berakhir bagaimana. Jadi apa saja yang Allah takdirkan berlaku kepada kita, kita kena bersangka baik dan kita kena terima semuanya itu, dan kita katalah kepada diri kita bahawa aku adalah manusia ataupun insan yang Allah pilih untuk dapat pengalaman ini, untuk lalui kehidupan ini, bukan untuk diri aku dan untuk jadi contoh tauladan kepada orang lain. Maka kita akan buat yang terbaik dengan apa yang kita ada. Itu satu. Dan saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada Sinar Plus ini atas kejayaan program ini selama 1 tahun, dan insya-Allah saya doakan supaya program ini terus meletup. Betul tu. Dan untuk Datuk Nurul Hidayah sendiri, mungkin ada sebarang nasihat ataupun kata-kata terakhir berkenaan dengan topik kita dan juga mungkin ucapan kepada Sinaplas. Silakan. Okey, saya ingin mengingatkan diri saya dan semua wanita di luar sana agar terus berkongsi perkara-perkara yang perkara-perkara yang positif sahaja. Saya rasa semua orang ada social media, jangan kongsi masalah rumah tangga di social media. It's a big no. Okey, sentiasa menghormati diri sendiri, baru kita boleh menghormati orang lain dan orang lain akan menghormati diri kita. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita di luar sana, dan tahniah kepada Sinar Plus. Dan kepada wanita di luar sana, ingat tangan yang menghayun buayan boleh mengguncang dunia. Yang baik. Terima kasih banyak diucapkan kepada pakar motivasi iaitu Dr. Tengku Asmadi, dan bersama dengan seorang usahawan yang berjaya, seorang ikon wanita yang cukup hebat. Memang cukup bersesuaian dengan Hari Wanita Sedunia yang akan berlangsung tak lama lagi, iaitu Datuk Nurul Hidayah. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih banyak-banyak doktor. Ya Allah, semoga kita berjumpa lagi untuk kupasan yang lebih hebat lagi ya, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana kita baru sahaja selesai untuk segmen pertama untuk Sinaplusversary. Sebentar sahaja lagi anda akan bersama dengan seorang yang cukup gah di dalam industri seni, dalam industri kreatif dan juga dalam industri perniagaan. Tapi sebelum itu, kabarnya Sinaplas ni katanya nak bagi hadiah. Hadiah apa you all? Korang kalau tengok ni, I rasa semua berebut nak hadiah. Sebab Fiza pun nak hadiah juga. Tapi sebelum itu kita sama-sama saksikan bersama dengan Dr. Masliza Mahmud dari Oxford United Kingdom, dan seterusnya bersama dengan Eddie Junaidi. Teruskan bersama dengan kami dalam Borak Bibi Merah. Berjaya di peringkat antarabangsa, jangan rasa malu atau rendah diri dengan persepsi kekurangan diri. Personaliti, budaya dan juga pengalaman yang berbeza dari bangsa-bangsa lain adalah aspek-aspek yang dihormati dan dipandang tinggi. Kita patut berbangga dengan nilai-nilai kita yang unik ini, dan kita patut gunakan sebagai kelebihan dan juga senjata untuk membolehkan kita menempuh cabaran-cabaran di peringkat dunia.
wanita Malaysia kena berani dan yakin. Kita sebenarnya lebih kuat dari apa yang kita rasakan. Seperti kata pepatah Melayu, tangan yang menghayun buayan mampu menggoncangkan dunia. Juga the sky is the limit, bermaksud tiada siapa yang boleh menghalang kita dari berusaha dan terus berjaya. Sifat-sifat positif kita juga secara tak langsung akan memberi kesan yang positif pada keluarga dan anak-anak kita. Hidup wanita, itu dia Borak Bibir Merah edisi khas Sinar Plus Anniversary bersama dengan Fiza Frizi, Datuk Nurul Hidayah dan juga Dr. Tengku Asmadi di atas pentas sana tadi. Yang begitu kan hangat topik perbualan kita hari ini, ya. Bak kata Datuk Nurul Hidayah tadi, tangan yang menghayun buayan mampu menggegar dunia, menggoncang dunia. Begitu kan. Okey, sekarang kita tenangkan seketika keadaan. Anda kembali lagi bersama dengan saya ADJ, sebabnya kita ada segmen ini, The Sinar Prize. Macam saya janjikan, setiap segmen ataupun setiap program kita hari ini daripada pagi tadi sampailah ke malam nanti, insya-Allah ada pelbagai hadiah menarik untuk anda semua, termasuklah wang tunai untuk dimenangi. Okey, rupa-rupanya tadi untuk SJN soal jawab netizen edisi rahsia rumah tangga itu tadi saya terceceh satu hadiah. Wah kan, yelah, alamak luar seronok kita menjoyah tadi. Ni saya terceceh. Ini dia set periuk belanga daripada Aurasia ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 set semuanya kat dalam ni. Seronok. Okey, kalau kita main hari ni, main masak-masak bersama dengan Aurasia. Okey, so ini dah masuk ke soalan yang keberapa ni sebenarnya? Soalan yang ke-24. Tetapi sebelum itu, syarat untuk anda menang, macam mana anda nak menang Sinar Prize ini, syaratnya cukup mudah. Anda terlebih dahulu perlu subscribe ataupun like, follow ke semua platform media sosial kita. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, juga TikTok. Subscribe, like, follow ke semua platform itu. Lepas tu baru anda layak untuk menjawab soalan yang saya kemukakan sebentar nanti. Dan jawapan hanya akan kami pilih melalui FB Live Sinar Plus sahaja. Ingat, di FB Live Sinar Plus sahaja. Jangan juga kat tempat lain, nanti kami tak tahu anda jawab ke tidak, kan? Alright. Jadi untuk soalan keempat ini, anda akan ke-24. 4 pula. Kan dah 24 soalan kita. Untuk soalan ke-24 ini, anda akan memenangi Aurasia Family Non-Stick Cookware Set berserta stainless steel steamer rack daripada Aurasia, berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Meriah kita tengah-tengah hari ini kan. Kukuk, alamak, bolehlah main masak-masak apa ni? Why not? Okay. Alright, untuk soalan ke-24 bunyinya begini. Soalan 24, apakah makanan rasmi orang Melaka? Ya, senang now. Bak kata orang Melaka. Tak kalah, tak tahu orang Melaka suka makan apa yang famous kat Melaka. Kalau kita pergi Melaka je, mesti kita makan. Allah, sedapnya. Terliur pula kita buat. Tengah hari ini, ingat, apakah makanan rasmi bagi orang Melaka? Begitulah soalan 24. So, anda tahu jawapannya, jawab jawapan 24 dekat ruangan komen FB Live Sinar Plus. Alright, dan anda akan memenangi set Aurasia Family Non-Stick Cookware dengan stainless steel steamer rack Aurasia dan juga hadiah iringan daripada Lata Expressway. Begitu. Alright, seterusnya kita masuk ke soalan yang keberapa ini? Dah ke-25. Soalan yang ke-25. Untuk pemenang soalan ke-25, anda akan dapat hadiah apa tahu? Ini di mana ke dianya? Ini dia. Anda akan dapat FG Wallet Bird Nest Drink ini daripada Fauzia Gaus. Datin Fauzia Gaus. Thank you FG Wallet. Alright. Semua akan cantik dan bertenaga. Alright, minum sarang burung. Kemudian anda juga akan dapat shawl tajaan Muhaya Magical lah. Patutlah sebelah-sebelah. Dah lah cantik, pakai tudung cantik lagi. Begitu. Thank you Muhaya Magical. Dan of course anda akan menerima hadiah iringan daripada Lata Expressway. Oh, banyaknya hadiah dia bagi ni. Okey, setujulah kita ya. Kita teruskan dengan soalan yang ke-25. Jika anda tahu jawapannya, pastikan jawab dengan cepat dan tepat di ruangan komen FB Live Sinar Plus. Okey, soalan 25. Siapakah nama penuh anak kepada pelakon Fazura dan Fatah Amin? Lah takkan tak tahu, comel baby dia. Siapakah nama penuh anak kepada pelakon Fazura dan Fatah Amin? Jika anda tahu jawapannya, cepatlah. Takkanlah nak lepaskan hadiah ini kepada orang lain. Jawab dengan segera. Okey, rupa-rupanya kita dah ada pemenang untuk soalan 24. Nama pemenang bagi soalan 24, Dini Nadira. Tahniah Dini Nadira, anda memenangi set ni dia, periuk belanga kuali daripada Aurasia. Okey, alright. So, seterusnya soalan yang keberapa dia ni? Soalan yang ke-26 pula. Okey, 26 pula. Anda akan menerima hadiah utama produk slimming
tajaan Lana LBS. Ini dia Lana Labs. Lana LBS, Lana Labs. Ini dia. Wah, cantiknya bako dia macam bako hantaran. Lana Labs. Ya, produk plasingan daripada Lana Labs. Thank you Lana Labs. Berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, untuk soalan yang ke-26 ini, Nilofa merupakan dewi remaja bagi tahun pada tahun bilakah atau pada sesi bilakah Nilofa dinobatkan sebagai dewi remaja? Mesti ramai yang tahu kan. Okey, itu ialah untuk soalan 26. Okey, jawapan 26 dan jawapannya tahun berapakah Nilofa dinobatkan sebagai dewi remaja bagi majalah remaja terbitan Karang Craft. Okey, kita dapat ada pemenang yang ke-25. Pemenang ke-25 namanya Cheryl Diana Muhammad Sharif. Cheryl Diana, tahniah Cheryl Diana dapat FG Wallet Birdnest, dapat shawl daripada Muhaya, Magical Muhaya. Alright. Seterusnya kita nak pergi pula ke soalan yang ke-27. Untuk soalan yang ke-27 ini anda akan dapat voucher Shopee RM100, tajaan Shopee Malaysia. Ini dia vouchernya RM100. Macam-macam boleh shopping kat Shopee. Alamak, jatuh pula. Nampak seronok ke tidak kita kan? Okey, voucher Shopee bernilai RM100, tajaan Shopee Malaysia berserta dengan produk pemutihan daripada Lana Labs. Wow, dapat shopping cantik pula lepas tu. Berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, soalan ke-27 berbunyi begini. Ini pun senang, common knowledge dik, semua orang tahu. Apakah bangunan yang tertinggi di dunia? Apakah bangunan yang tertinggi di dunia? Wui, melangut nak tengoknya. Semua orang tahu kan? Senang sangat. Kalau tak tahu juga, apa lagi tanya Acik Google. Acik Google semua ada, okay? What is the tallest building in the world? Gitu I speak English. Alright, itu soalan yang ke-27. Kita dah ada pemenang yang ke-26. Nama pemenang 26, Nur Syafriza. Tahniah Nur Syafriza. Alright, sekarang ini saya lanjutkan dengan soalan yang ke-28. Pemenang hadiah ke-28 akan memenangi hamper Marks and Spencer tajaan KPJ Rawang. Berat ni. Ini dia Marks and Spencer punya hamper tajaan KPJ Rawang. Thank you KPJ Rawang. Alright, berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, anda akan soalannya berbunyi begini. Untuk soalan ke-28, pada tahun bilakah Proton Saga diperkenalkan? Lah, ini pun dah belajar zaman sekolah dulu. Pada tahun bilakah Proton Saga diperkenalkan? Saya lahir tahun 86, tak silap saya dia awal setahun daripada saya lahir. Lah, kanti umur aku kat sini. Okey, itu untuk soalan ke-28. Cepat. Jika anda tahu jawapannya, jawab dengan pantas. Dan jika anda memiliki jawapan yang tepat, anda adalah pemenang yang kami cari. Untuk soalan nombor 27, dah pun ada pemenangnya. Oh yeah, pemenang pagi 27 punya soalan ialah Nelisha Shasha. Amboi nama orang sekarang, Nelisha Shasha. Tahniah Nelisha Shasha. Dan okey, sekarang ini kita nak kembali semula kepada Fiza Frizi di atas pentas sana, sebab dah pun bersedia bersama dengan Fiza di atas pentas sana. Ikon dalam industri seni kita, semua orang macam kalau dengar je nama dia, wow, saya sendiri pun tadi nampak saya macam Star Trek daripada mula-mula saya jumpa dulu, ya, sampailah ke saya macam macam tu kan. Sebab dia sangat hebat, beliau sangat hebat, beliau sangat dikagumi, serba boleh menari, menyanyi, menerbit, apa lagi yang dia tak buat, semua dia dah buat. Okey. Jadi sebelum itu saya umumkan pemenang bagi soalan 28, namanya belum ada lagi. Saya tak nama saya je lah yang menang. Okey. Jadi kita kembali bersama dengan Fiza Frizi dan juga Puan Sri Tiara Jacqueline Asmaradana.